baru ni. Jadi ada 3 tajuk. Ni tajuk yang tajuk yang kelima. Tajuk yang kena kita bincang baru ni saya skip. Kita buat dulu tu sebab atas permintaan Dr. Muhyiddin baru ni. Jadi kita balik semula 5, lepas 5 7 8. Faham tak? Jadi muka surat dia 90. Udah pasal tu kita tinggal baru ni. Okey. Hari ni lepas pada kita break 10 minit tu, kita sambung ni pula. Kita perhabis ni. Sebab nota untuk semester 2 tu tak siap lagi, saya tak tengah buat. Dah lah dalam masa sebulan lagi kata. Hari ni break ni rasanya tak ada air nampak tu hari ni. Dia kira kita banyak dah pakai kuih raya, apa tak ada lagi. Sekarang apa ada? Ada. Sepatut tak ingat tu dah. Sepatut kita minta hari ni buat mari sekut-sekut raya tu. Masing-masing buat mari dah. Okey, kita sambung dah. Bab 5 ni ialah metodologi penerimaan dan periwayatan hadis. Metodologi maknanya cara-cara macam mana hadis tu diterima, lepas tu macam mana dia riwayat. Dia ada 2 sini. Terima, riwayat ni maknanya dia sebar kat orang. Jadi ini juga dibincangkan dalam satu tajuk, menunjukkan bahawa hadis ni terlalu telitinya dari segi kaedah dia, sehingga metod dia bincang dari segi macam mana hadis itu diterima, macam mana ia diriwayatkan. Jadi kita mula dengan tajuk pertama dalam tajuk ini, bahagian pertama iaitu pendahuluan. 1.1. Para ulama hadis bukan sahaja bertungkus lumus. Ini sengaja saya buat besar pula. Baru ni baru saya sedar rasanya baru ni payah nak baca, dia jadi terlalu rapat dah. Ni besar gini baru sedar dah. Buat supaya dia belajar daripada TV. TV kalau nak royak ilan ke apa, dia tak buat banyak, dia buat sikit-sikit. Para ulama hadis bukan sahaja bertungkus lumus meriwayat dan mengumpulkan hadis, malah mereka juga telah menetapkan beberapa syarat dan kriteria terhadap seseorang perawi sebelum sesuatu riwayat itu diterima. Jadi ulama hadis ini bukan sahaja dia bertungkus lumus guna tenaga, usaha dan harta benda dia untuk mendapatkan hadis, tapi dia juga buat syarat macam mana hadis itu untuk diterima dan diriwayatkan. Ekoran itu terciptalah pelbagai instrumen dan metodologi untuk mengenal pasti sebuah hadis bagi tujuan memelihara ketulinan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matlamat dia satu saja, supaya hadis itu tuling. Sebab itulah ulama hadis ini sangat sensitif kalau kita tak pakai metodologi riwayat hadis secara sebarangan. Sebab dia sensitif benar, dia jaga. Sebagaimana Al-Quran itu perlu tulen, hadis juga perlu tulen kerana dia sumber. Salah sumber, salah hukum. Implikasi dia. Al-Quran dia sudah ada jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tertutuling dari segi ayat, tertutuling. Penyelewengan berlaku dari segi tafsiran dari Quran dah. Sebab inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tu jamin ni ayat tu, ayat Allah Subhanahu Wa Taala beri jamin ni Al-Quran ni orang tak boleh nak seleweng. Dia tidak berlaku dah teks Al-Quran itu diselewengkan. Ia seleweng ialah tafsir. Adapun hadis, pika awal lagi teks itu diseleweng, bercampur aduk antara tulen dengan tidak tulen. Sebab apa? Kalau tidak tulen, implikasi dia salah amalan. Kalaulah hadis itu hadis akidah, salah pegangan akidah.
Kalau benda tu masalah fiqh, salah amalan. Dan paling banyak sekali sebagaimana kita belajar dalam tajuk yang ke-7 baru ni, tajuk ni dah. Baru ni ialah berlaku penyelewengan dalam bidang akhlak tasawuf. Paling banyak sekali hadis-hadis palsu yang direka. Baik. Jadi matlamat dia satu saja, metodologi yang dicipta oleh alim ulama hadis ini ialah semata-mata nak memelihara ketulinan hadis. Itu saya dah. Tajuk ni tidak heavy ni, dia tak ada terminologi. Yang payahnya pembahagian hadis baru ni. Kalau orang masuk periksa dulu kan, nak ngapa hot ni lah. Kalau pengalaman saya nak ngapa hot tu. Dan saya rasa je jarang ingat belakang ada hadis mudallas, hadis munqati' ke apa. Kalau tanya semula, saya pun kena tengok juga, ingat-ingat gitu duk capu lagi tak. Pasal apa? Sebab kita hafal nak periksa. Kau tu cikgu rasa tak siwi periksa tu deh. Kita tajuk tu gak. Jadi hak ni tidak banyak. Kita faham hak ni, kita boleh faham sampai bila-bila ni. Justru seseorang perawi atau sesebuah hadis tidak boleh diterima sewenang-wenangnya. Tengok ni. Dengar tu kita pakai sebar selalu. Dia tak boleh hadis. Ingat tak satu hadis Muslim tu dulu? Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu boleh digelar sebagai pembohong. Lagu mana? Dia menyebar apa saja yang dia dengar. Jadi kita ada disiplin dah ni. Masuk ke grup WhatsApp ataupun Facebook, comel nak sebar ni. Kalau dah benda tu bohong, kita jadi pembohong. Sebab Nabi kata dah kafa bil mar'i kadhiban. Cukuplah seseorang itu sudah jadi orang pembohong dah. Bukan dia reka pembohongan itu. Dia hanya sebar dengan bikulli ma sami'a. Apa saja dia dengar, dia sebar selalu. Jadi macam Dr. Muhyiddin sebut baru ni lah, biar kita ni ada beza selepas ngaji dengan belum ngaji. Kalau dulu kita tidak sensitif, apa saja fakta agama, comel kita pun share. Ustaz pun kita tak boleh percaya lah ni. Bukan kita tuduh dia khianat. Apa dah? Kelemahan ustaz-ustaz ni, dia malah nak study. Faham tak? Kuliah banyak, tiap-tiap minggu ada, lepas tu pula petang lagi, pagi lagi, nak buka kitab tak ada. Dia nak semok, tulis tak tulis, betul tak betul, maka apa dia biasa dengar, dia deliver semua. Jadi orang yang mendengar ni, dia letak ustaz ni satu makam, satu kedudukan yang boleh dipercayai, dia siqah. Lepas tu ni ustaz ni kata. Jadi dengan apabila kita sudah belajar benda-benda gini, biar kita bina satu disiplin supaya kita cermat dan hati-hati, kerana ada perkiraan dosa pahala. Ada kiraan dosa pahala sebab jadi pembohong yang hadis saya baca tadi. Betul? Tanpa mengikut syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh ulama hadis. Dengan metod-metod yang begitu sistematik ini telah memberi suatu keyakinan yang tinggi bahawa setiap hadis telah disaring secara menyeluruh dan dapat menghindarkan daripada unsur-unsur penyelewengan dan pemalsuan. Boleh dikatakan semua hadis telah pun dengan abad kita sekarang ini, semua hadis telah pun disusun oleh ulama. Tinggal lagi kita hanya rajin tengok saja. Mari satu hadis ulama dah buat dah, dia terdah kategori dah. Tidak payah kita ada, walaupun kita akan belajar nanti, dia panggil takhrish. Takhrish yang maknanya kita nak menentukan, mengeluarkan satu hadis itu, nak tahu dia sahih ke, hasan ke, dhaif ke, tak payah buat lah ni. Sebab kita dah belajar syarat untuk menjadi sahih ada 5 syarat kita belajar. Enggak? Okay? Lepas tu rendah pada tu hadis hasan. Jadi kalau orang dulu dia ambil hadis nak menentukan sahih tak sahih, dia kena tengok syarat tu cukup ke tidak. Lah ni tak payah. Misalnya kalau kita tengok dalam Sunan Abu Daud, dia sebut hadis tu dia royak dhaif, hasan, sahih. Nampak tak? Jadi kita ni mudah kerja kita learning. Jadi kerana mudah kerja tu sampai situ pun kita tak si tengok lagi.
Bukan kita lah, orang kita, ustaz-ustaz ni. Dia jumpa hadis pakai selalu. Sedangkan kalau dia tengok nak cari hadis nak mana, cari-cari dia ke jumpa hadis tu ulama sebut selalu dah situ. Hadis ni kata tak boleh ni hadis dhaif ni, tak boleh terbayang wak itu hadis dhaif ada syarat dia. Tak boleh ni bab ni, patut dia duduk situ. Kalau dah semua ustaz-ustaz penceramah kita ni peka benda-benda gini, tak jadilah huru-hara ni. Bila ada ustaz lain pula kita jangan tak boleh ni hadis palsu ni. Bukan kata terima kasih dah. Dia kecangguh, dia marah kelik pula. Pamula ada lebih lalu dah. Tegur ada lebih lalu. Tak tahu apa penyakit lagu ni. Sebenarnya dia ni iblis masuk dah tu. Kita ustaz juga jangan dah haluh kat orang kita ni. Dia siapa? Ngaji mana banyak dengan demo. Dia mari buat tu. Dia mari panas copi telinga dia. Dia tidak pakai mana tradisi ulama dulu, dia terima kasih. Kenapa? Sambung lagi. Antara ilmu yang berkaitan dengan metodologi ini ialah ilmu tahammulil hadis wa adaihi, yang terkandung di dalam kategori ilmu hadis dirayah atau dikenali sebagai ilmu mustalah hadis. Ini kita belajar dah. Ilmu mustalah hadis. Pentingnya ilmu mustalah hadis ini ialah untuk menentukan kategori hadis, sesuatu hadis. Kita ngaji saja je waktu pasal apa? Sebab saya sebut tadi ulama dah buat dah. Sepatutnya kita guna ilmu mustalah hadis itu untuk menentukan sesuatu hadis. Tapi orang buat dah kerja tu. Jadi mudah lah. Siapa dia gaji tengok hadis, gaji apa ni, melihat buku-buku hadis, dia akan sebut lah. Biar kita ni sensitif tengok. Misalnya kalau saya tengok tulisan daripada bekas Menteri Agama dulu, Dr. Zulkifli tu kan, dalam Bayan Linnas tu kan, dia akan sebut lah pula hadis ini mengikut pendapat ulama kita, ni hadis ni sahih, dia telah disahihkan oleh orang ni. Hati tengok lah. Dia betul-betul dia guna metodologi. Pernah baca tak Bayan Linnas? Cuba cari Bayan Linnas. Lagu mana dia jawab persoalan-persoalan orang. Cukup detail Dr. Zulkifli ni. Dia sebut tu, dia buat marilah ayat Quran gini, tafsir ulama ni, hadis gini. Dia tidak kata dia sebut hadis ini pakai tinggal gitu dok. Dia cerita nak pula kategori hadis itu. Inilah dia cara yang betul. Sepatutnya diamalkan oleh agamawan apabila dia nak menyampaikan sesuatu hadis. Antara perkara yang dibincangkan dalam topik ini ialah sumber-sumber pengambilan hadis. Ini mesti ambil mana? Ni sekarang ni dia baca hadis, ada hadis Nabi, kadang-kadang baca terjemah. Apa dia tinggal gitu? Hadis Nabi terjemah. Dalam buku biasa, kalau tidak silap saya, buku Jemaah Tabligh baca tu kan, dia tidak sebut dah. Dia sebutnya peringkat sahabat saja, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda gini. Dia tak royak Muslim ke, Bukhari ke, Abu Daud ke, tak. Fadilah amal. Kalau kita belajar dulu, tidak mustahak Abu Darda, Abu Hurairah, Aisyah tu tidak mustahak tu. Hak mustahak ni siapa dia? Buku-buku hadis mana? Sumber. Sebabnya Aisyah ke, Abu Darda ke, Abu Hurairah, Abu Zar tu bukan sumber. Sebab dia tak ada buku nama tu kan. Orang boleh claim ni daripada Uthman, daripada Ali, hadis ni tak. Kita nak tengok buku mana dia ambil. Sebab tu sumber ni mustahak. Faham tu dah? Usaha para sahabat untuk mendapatkan hadis, pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan hadis, metod penyampaian dan penerimaan hadis. Jadi kita tengok ni. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, serta selepasnya, adab-adab dan etika periwayatan hadis. Baik, masuk nombor 2. Itu sebagai mukaddimah dia, pendahuluan. Sumber-sumber pengambilan hadis. Bagaimana hadis ni? Sumber pengambilan hadis para sahabat boleh dibahagi kepada 3. Sahabat. Generasi pertama terima hadis tentulah sahabat. Kalau ada hadis yang tidak diriwayatkan oleh sahabat, itu sudah jadi hadis mauquf dah. Tak sahih dah.
Kena sahabat, sebab sahabat ni dia tengok Nabi, dia dengar Nabi. Tanpa sahabat tak boleh, hadis tu tidak boleh diterima. Baik, lagu mana sahabat ni mengambil hadis daripada Rasulullah? Nombor satu, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu sumber pengambilan terpenting kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kebanyakan hadis adalah bersumberkan ucapan atau perkataan. Nabi ni duduk saja dalam majlis, dia akan bercakap. Setiap pertuturan Nabi jadi hadis. Okay. Sebab apa? Nabi ni walaupun dia manusia biasa, sebab dalam surah An-Najm, kalau tidak silap saya, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tidak akan bertutur, bercakap kecuali ada wahyu yang membimbingnya. Bukan kalau wahyu tu mari dalam bentuk perkataan tu, dia kena lafaz perkataan tu jadi Quran. Ni apa saja dia nak sebut, dia nak tegur orang, dia nak bagi pandangan ke apa, walaupun guna ke pemikiran dia, tapi wahyu yang pandu. Nampak? Itulah sebab tu dia jadi hadis setiap perbuatan. Sebab tu kalau macam Kasih Ahmad dulu, dia tolak hadis, dia kata mustahil, dia kata Nabi, dia kata hadis apa beratus-ratus ribu, dia kata. Dia ingat hadis ni bila Nabi bercakap cara rasmi, ucapan cara rasmi. Dia tak tahu hadis ni segala mesti beratus ribunya boleh, berjuta boleh dah. Kalau Nabi senyum, ada seorang orang tu buat satu perbuatan dah, Nabi senyum, itu orang rekod. Nabi kata jangan sebuti orang rekod. Orangnya boleh beratus ribu semua, sebab dia tak faham. Dia Kasih Ahmad dia kan. Berbagai usaha dah orang nak pergi apa ni. Saya baca dalam gol tu nyayo dia usaha akhir nak menyelamatkan Kasih Ahmad, tapi dia terkami gagal. Dia tak sih terima paksa. Tak tahulah mati dia baru ni dah. Para sahabat menjadikan ucapan baginda sebagai sumber ilmu dalam usaha untuk memahami dan menghayati Islam. Sebab ucapan Nabi itu jadi sumber ilmu, sumber hukum. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dibahagikan kepada dua jenis. Ucapan ini pula dua jenis. Pertama ialah ucapan berdasarkan wahyu semata-mata dan ia tidak boleh ditolak oleh para sahabat. Jenis kedua ialah ucapan berdasarkan ijtihad baginda, terutama dalam perkara yang melibatkan soal keduniaan. Ada dua. Sahabat pun dia tengok. Kadang-kadang sebab tu sahabat bertanya Nabi. Bila Nabi keluar ke satu pandangan, dia tanya Nabi itu, dia tanya, ini adakah wahyu ataupun mengikut ideamu sendiri? Kalau Nabi kata ini idea aku, maka sahabat pun berani. Baik, kalau ideamu, aku nak kemuka idea aku. Nampak tak? Bukan lawan Nabi tu, pasal dia nak tahu dulu. Dia cari stesen yang duduk mana. Kalau stesen wahyu, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Kita boleh tengok contoh lah. Jenis ini memberi kelonggaran kepada para sahabat sama ada untuk menerima atau menolaknya. Sebagai contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar satu suara orang yang sedang mengahwinkan mayang tamar jantan dengan tamar betina. Lalu baginda bersabda, dia duduk dengar geger, dia mau duduk kahwin, nak suruh jadi buah subuh dah kahwin kan. Nabi pun dengar. Bila Nabi dengar, Nabi tanya, suara apakah itu? Sahabat menjawab, itulah suara orang yang sedang mengahwinkan tamar. Orang duduk geger tu duduk nak kacuk tamar. Baginda bersabda lagi, sekiranya mereka tidak berbuat demikian pun buah akan menjadi baik. Nabi kata, tak payah duduk susah kahwin lah, dia kata. Buah tu bik molek juga. Nabi kata. Rupanya itu idea Nabi, bukan wahyu. Okey. Mendengar kata-kata Rasulullah itu, mereka pun tidak mengahwinkan tamar pada tahun tersebut, dan ternyata buah tamar mereka tidak menjadi. Dia dengarlah, dia takut wahyu. Tak jadi tak kahwin apa kita bobo apa. Nabi kata tak kahwin pun molek juga. Nampak dah situ. Jadi pakak tak usah buat. Bila tak buat, tengok tak jadi buah huduh. Bila huduh,
Lalu mereka memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan yang berlaku. Ya Rasulullah, kita nak kahwin tamang, tapi bila Rasulullah kata tak payah kahwin molek juga, tak jadi kahwin lah tamang tu. Faham tak? Jadi Nabi jawab ke mana? Maka baginda pun bersabda, sekiranya begitu, sesungguhnya kamu lebih mengetahui mengenai urusan dunia kamu, sementara urusan agama maka serahlah kepadaku. Nampak tak? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi sebut sini. Kamu lebih tahu selok-belok dunia berbanding dengan aku. Nampak tak? Maknanya, perkataan Nabi pun kena tengok. Kalau idea dia sebagai manusia biasa. Cuma Allah SWT jaga dia daripada tutur kata tu jatuh kepada benda maksiat. Tapi dari segi ketepatan dia manusia biasa. Faham? Gitu. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa pandangan dan ijtihad Rasulullah mengenai perkara keduniaan tidak semestinya diikuti. Ni kalau kita balik semula apa yang tajuk bid'ah yang saya sebut baru ni, sinilah tara dia ni. Urusan agama ni kita tak boleh nak buat sebab benda di luar kemampuan kita. Urusan dia, sebab tu dia kata al-aslu fil ibadah au tauqif. Asal usul sesuatu ibadat tu ditegah, tak boleh buat. Kita berasa nak beribadat kepada Tuhan, kita nak rekod sendiri, tak boleh. At-tauqif ataupun al-man'u. Tapi al-aslu fil adah, adapun asal sesuatu adat keduniaan, al-ibahah, harus nak galau tanah pakai traktor kau nak apa boleh, hatta yadullad dalil ala tahrim, sehingga mari dalil yang mengatakan tak boleh baru tak boleh. Kalau kita faham ni tak balah bid'ahnya. Tengok kalau benda dunia loh. Ini bila kita kata kalau tak si bid'ah sangat tak usah pakai waibok lah. Ada orang tegur saya, dia kata kecek bid'ah apa pakai waibok. Kata tak erti berdoa, dia tak tahu benda, dia tak tahu stage. Usul tu, kaedah usul tu, CP tu. Supaya demo ni sesat formula, dia nak buat, nak sesat matematik tak pakai formula. Letih. Supaya tukar dia nak buat, dia nak cari 3 4 segi tepat. Dia ambil plywood tukar. Dia nak buat ni buat rumah ni buat pasang kau tu. Dia ambil plywood. Nak supaya jadi betul, benda 4 segi takut jadi tidak 90 darjah. Kita ngaji hukum Pythagoras tak? Kita tahu benda tu. Saya ajar tukar. Gapo dia? Kita kata 345. Gapo 345? Tak secara ambil 345. 30 kaki, 40 kaki jadi 5. Bila temu 50 ni 4 segi. Gapo dia? Tak seroyak Pythagoras memang tak tahu kata. Dia ada tukar pakar pasal dia buat rumah dia pakar 345, 345. Mana? Ingat lagi tak ngaji matematik? Dia ingat muka dia engineer. Cikgu masih ingat? Okey, ini keduniaan tidak semestinya. Tengok, benda dunia tak mesti diikuti. Macam pokok tamar tadi. Sebaliknya para sahabat, ini salah ejo ni, bukan pada. Para sahabat diberi pilihan sama ada mahu mengikutinya atau tidak. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang kedua. Saat ini perkataan perbuatan Rasulullah boleh dibahagi kepada 2 jenis. Pertama ialah perbuatan yang berorientasikan syariat, dan kedua ialah perbuatan adat dan fitrah sebagai seorang manusia. Ada 2 tu dah. Perbuatan yang berorientasikan syariat pula mempunyai beberapa jenis, iaitu perbuatan yang asas, sampingan dan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang berorientasikan syariat ialah perbuatan solat dan haji. Jadi segala perbuatan Rasulullah dan perbuatan solat dia, khuzu anni masakinakum, manasikakum, masakinakum, khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara kamu buat kerja haji. Misalnya kalau solat pula, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayalah sebagaimana mu tengok aku semaya. Aku duduk lagu mana, aku berdiri lagu mana. Baik, hal ni perbuatan Nabi berorientasikan syariat.
Sementara perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berorientasikan adat atau fitrah ialah duduk, tidur, makan dan seumpamanya. Ni. Rasulullah tidur lagu mana, Rasulullah duduk lagu mana. Walaupun sahabat perhati, dia tidak tekan sangat ni. Kalau nak tiru dia atas dasar kita percaya dia buat benda yang terbaik, itu tak ada masalah lah. Kita niat kerana kasih kepada Rasulullah. Bila tengok Rasulullah tidur tu, dia lapik gapo, kita pun lapik getek dah. Termasuklah pakaian. Sebab tu kita tak lebih penekanan. Penekanan sehingga ulama pertikai. Dari segi pakaian sendiri, saya ambil contohnya jubah. Adakah itu benda orientasikan syariat ataupun perbuatan atau adat dia? Jadi ulama-ulama ia tak terima jubah tu sebagai sunnah. Dia tengok benda tu adat. Sebelum Nabi ada di Mekah pun jubah Abu Jahal duk pakai dah. Tak gitu tapi orang dia nak ambil juga kerana Rasulullah mengekalkan pakai itu. Buat apa pakai jubah? Nak tiru Rasulullah pakai. Mudah-mudahan boleh lah sunnah tu. Jalan. Sebab itulah kalau ulama hadis dia tidak penekan ni benda-benda begini. Dia nak kata tak boleh pun dok juga, nak kata tidak pun dok juga, tapi nak kata kena buat lagu ni masuk sunnah ke tidak, dia takut tu tidak sunnah tapi berorientasikan adat. Betul tak? Pasalnya tidak boleh beza kalau di Saudi tu hak jahat apa pakai jubah, hak baik apa pakai jubah, bukan pakai ulama. Tidak pakai jubah belaka, hak duk kebur pakai jubah je di Saudi. Tak ada pakai seluar apa kita, duk akak barang dalam merkit. Okey. Tak semaya band pun pakai jubah dah. Makan dan seumpamanya. Kesemuanya menjadi perhatian sahabat yang kemudiannya diriwayatkan kepada generasi selepasnya. Cuma walaupun ada pun orang rekod juga. Macam dalam hadis Tirmizi dia buat Syama'il Muhammadiyah tu, semua yang ada pada Rasulullah dia riwayat belaka. Okay. Pengakuan ayat ketiga. Perkataan, perbuatan ni pengakuan pula. Takrir, recommend, ataupun dia dia endorsement daripada Nabi tu. Pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengakuan atau takrir adalah ibarat pengesahan yang diberi oleh baginda terhadap kata-kata atau perbuatan sahabat, sama ada berlaku di hadapan atau dalam pengetahuan baginda semasa hayat. Kena tengok ni. Perakuan ni mustahak. Orang nak escape daripada bila kita kata bid'ah ni reka satu amalan, dia ambil sini, dia kata ada tu hak Nabi tak buat. Bukan semuanya, dia kata bukan semua amalan yang Nabi tak buat itu jadi bid'ah. Dia kata ada amalan hak Nabi tak buat, dia kata. Pasal dia tinggal rasa lagi. Betul Nabi tak buat, tapi kena takrir oleh Nabi. Jadi selepas Nabi mati, tak ada dah sahabat tak reka dah. Dia reka hanya macam salah satunya ialah ya kita duk baca dalam semai tu. Sebab Allahu akbar takbiratul ihram tu kan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat baca tu. Nabi dengar. Nabi kata sudah semaya Nabi tanya siapa dia baca tadi. Ni soal lagi Nabi dengar, bukan kata Nabi khusyuk tak hira kau orang dah. Satu yang kedua maknanya baca itu boleh Nabi dengar walaupun bising. Nabi jadi tu imam dia dengar. Sahabat belakang lepas takbir tu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mana baca tu boleh dengar. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Barulah Nabi baca Fatihah tu kan. Jadi sudah semaya tu Nabi tanya siapa baca tadi? Mari sini. Takut juga, takut kena marah. Bila mari dia kata, aku tengok dia kata beribu-ribu malaikat sedang menyambut bacaan itu. Kenapa tak? Hal ni jadi sunnah lah, jadi hadis lah. Hadis takrir orang panggil. Jadi orang lain ni dia guna hak ni, dia guna ni orang lain dia nak rekod hak baru ni, rekod selawat. Tibil qulubi wa dawaiha. Tu rekod tu. Bapa yang tidak mestinya Nabi buat dia tu. Ni hak tadi, sahabat tadi. Bukan Nabi ajar. Allahu akbar kabira. Sahabat baca dia kata. Dia berhenti sekat tu. Dia tidak kata setelah baca, Nabi betul, Nabi kata yes. Orang lain buat boleh, tapi mesti Nabi kata yes or no. Bila Nabi tak ada, siapa nak kata yes, siapa nak kata no?
Kita kena faham molek situ. Sebab tu bila Nabi tak ada, sahabat tak buat dah. Cuba kita tengok ulumul Quran baru ni dah. Nak kumpul Al-Quran pun Sayyidina Abu Bakar takut jadi bid'ah. Sehingga dipujuk oleh Sayyidina Umar, barulah Abu Bakar pun menggerakkan sahabat-sahabat nak kumpulkan Al-Quran. Setahun tu punya benda. Takutnya Abu Bakar buat satu amalan hak Nabi tak buat. Padahal dia siapa Nabi jamin masuk syurga dah. Takut nak buat bahasa apa? Takut jadi bid'ah. Sebab kalau kita buat, Nabi tak ada. Nabi tak boleh kata betul salah. Masa Nabi ada boleh kita buat, apa kita tanya Nabi? Nabi kata jangan. Nabi kata boleh tak? Nampak tak? Siapa dia? Siapa dia buat? Gini, bila dia bincang, adakah kita buat ini mengubah dasar, mengubah tata cara ibadat? Jadi dia bincang pula tu. Jadi Abu Bakar boleh tengok, oh, jadi benda ni, benda kita buat benda ni, kita tidak mengubah tata cara. Sebab itulah dia berkembang ke sehingga ilmu nahwu. Ilmu hadis sendiri ni ialah benda kalau kita kira bid'ah hasanah ni lah. Ilmu hadis je kita duduk ni ada dengan apa panggil mustalah hadis, istilah mustalah hadis tu tak ada zaman Nabi dulu. Tapi benda-benda gitu boleh dibuat kerana dia tidak rombok tata cara kaifiat ibadat. Tapi kalau nak buat doa, nak buat selawat baru, nak buat zikir baru, nampak tak? Nak buat satu semaya sunat baru, hak tu dia takut nak buat benda tu. Tapi pasal Sayyidina Utsman kata, Sayyidina Umar kata, kita tidak ubah Al-Quran. Kata kita cari satu kaedah supaya Al-Quran ini tidak hilang. Apa kata kalau orang mati belaka? Hilang Quran. Generasi akan datang lagu mana? Berapa ramai orang boleh bertahan Quran duduk dalam dada? Kita kena tulis. Barulah dia apa? Setuju. Nampak tak? Jadi bagi dia terima. Makna benda tu ialah benda yang tidak mengubah benda tu. Ilmu faraid misalnya. Tu baru belakang lah tu. Pasal kita nak faham Al-Quran tu payuh. Nak bagi orang, maka dia buat formula. Jadi orang yang buat formula tu dikira. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Sayuti bid'ah hasanah. Nampak tak? Jenama bid'ah hasanah yang dibuat oleh Imam Sayuti tu disalah guna. Imam Sayuti suruh buat benda-benda bid'ah tu untuk bantu agama. Buat satu asrama, buat satu sistem pengajian. Okay? Dia duduk bila sampai situ, dia pergi buat. Dia tu Imam Sayuti kata boleh. Lepas dia pergi gomong muka lain, dia pergi buat. Cara berzikir, orang buat cara. Siapa keluar ni pelik-pelik. Dok, berzikir boleh bercacah, menari, melompat-lompat. Lepas Nabi berlaku dah. Sebab tu Sufyan Ats-Tsauri ni tabi'in ya. Siapa dia sebut? Dia kata al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiat. Iblis lebih suka orang buat bid'ah daripada maksiat. Nampak tak? Sebab dia kata al-maksiat yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Orang buat maksiat lambat laun dia akan bertaubat. Ada pun orang bid'ah dia tak taubat pakai mati sebab dia berasa betul. Orang yang minum arak judi, aku tanya dia, salah ke tak dia judi minum arak? Salah. Lepas tu nantilah tua-tua nak bertaubat. Berapa ramai orang hok duduk tenggelam dengan maksiat di akhir hayat dia bertaubat. Tapi kalau orang ni buat bid'ah, dia nak taubat ke mana? Dia berasa agama. Hak tu lah tengok Sufyan Ats-Tsauri ni. Kalau sebut Sufyan Ats-Tsauri ni lebih pada Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Dia tabi'in ni. Dia kata iblis suka orang yang buat bid'ah daripada maksiat. Saya sebut dah kat ni, tak sebut lagi dah dia. Ni dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Jadi apa ni? Karangan Imam Zahabi. Dia menyebut kata-kata Sufyan Ats-Tsauri. Kita boleh sebab itulah kita tengok kalau orang buat bid'ah, siapa ke mati dia buat amalan tu. Kan? Nampak dia?
Pengakuan tersebut terbahagi kepada dua, iaitu pengakuan secara terang dengan memberi pengesahan secara lisan dan pengakuan secara senyap atau diam tanda setuju. Ini satu kaedah usul fiqh kan. Dalam kaedah usul dia sebut as-sukut alamatur ridha. Diam tandanya setuju. Jadi bila buat depan Nabi misalnya ada dua contoh sini. Antara contoh pengakuan secara terang ialah peristiwa dua orang sahabat yang keluar musafir. Apabila tiba waktu solat, mereka tidak menemui air untuk berwuduk, lalu kedua-duanya bertayamum lalu solat. Dia jalan dua orang ni. Nak sembahyang ni masuk zuhur dah, contohnya dah. Lepas lagu mana? Bila tak ada air tayamum dah, maka tayamum lah dia. Lepas tayamum, apabila selesai solat, mereka menemui air, zuhur tak habis lagi. Lalu salah seorang daripada mereka mengambil wuduk dan mengulangi solat. Air tak boleh ni, dah ada air kita. Sebab dia sebut situ, kita tahu bahawa bila ada air, tayamum terbatal, dia kata. Semaya kita tak sah tadi, dia kata. Dia pun, aku nak semaya semula, ada jumpa air dah. Sore lagi dia kata, dah lepas dah cara apa, dia kata, akan datang tak boleh, dia kata. Aku tak saya semaya, dia kata. Nampak tak? Dia tak serupa dua tu. Hak ni rajin sikit. Semaya semula. Hak ni tak semaya, pakai gerak dengan hak tayamum tadi. Muka semaya sudah dah. Semaya sudah dah pun zuhur ada lagi. Katanya saya dia. Cara zuhur ada, kita buat dah. Berapa kali nak buat ni kata. Okey. Lepas tu, setelah dicil, mari jumpa dengan Rasulullah. Duduk balah. Kan seperti kita, kalau balah, kita cari tu akhir. Cari orang pandai. Mari kita tanya ustaz lagu mana dah. Maka baginda memuji sahabat yang tidak mengulangi solat sambil mengatakan bahawa dia telah menepati sunnah. Dia kata gini. Mu ni kata hak mu tak asyik semaya semula, muruk dengan tayamum tadi bagus. Kerana inilah sunnah Nabi. Apa dah? Hak seorang ni puasa tu dah kejo. Aku lagu mana pergi semaya dua kali. Nabi berkata, sementara kepada sahabat yang kedua pula baginda menyatakan bahawa dia telah mendapat dua kali pahala. Mu betul juga. Boleh dua pahala. Asli dah. Nampak di sini. Jadi kita boleh pakai hukum ni. Marilah pandangnya ulama mana, tak boleh lawan dengan hak jelas ni soreh. Jelas kalau kita bertayamum dah, kalau kita malah nak sembahyang semula, dah kita tayamum, tiba-tiba jumpa air. Tak sih kita nak pakai hak sahabat pertama tadi. Nabi kata mengikuti sunnah. Kawan nak sembahyang semula, ikut demo, tapi demo boleh dua pahala. Lebih dia lagi lah. Kedua-dua boleh. Nah. Faham kan kita payah sikit nak kalau kita bincang tayamum, kita jarang menghadapi tayamum tak ada air. Sakit je kalau luka je tayamum dah. Jadi menyebabkan kadang-kadang kita bila kena tayamum bersusah tanya ustaz pula nak buat lagu mana. Dia ingat molek-molek dah. Lepas tu pula duduk 4-5 tahun pula kena pula tanya pula sebab benda jarang-jarang dah. Seperti kerja haji lah kalau kita di Mekah dah. Kita ingat tika tu jangan lagi pula kena baca buku pula lah. Bukan sepuluh semaya hari-hari. Contoh pengakuan secara diam pula peristiwa Khalid Ibn Walid. Memakan dhab. Kita kelih ke dhab pun duduk lapuk bewok kat mana pun tak. Siapa dia boleh makan sini? Cikgu rasa tak kuat kari bewok. Boleh? Kari betok. Oh. Khalid Al-Walid ni makan. Dan baginda diam. Tidak melarangnya dan tidak menyentuhnya. Nabi ni kali dia ada juga orang panggil dia penyegar, dia kelih dah. Dia buat seliu dia tak makan benda-benda. Dia aku tak siap. Pak Khalid dia makan depan dia, kalau benda tu benda haram, Nabi dia tak ada dia. Dia akan tegah. Ini dah dia bila Nabi dia mana as-sukut alamatur ridha. Diam tandanya setuju. Tak salah. Jadi maknanya Nabi diam juga dikira takrir, pengakuan. Inilah kaedahnya ulama-ulama guna dalam hukum fiqh bila dia tanya anak dia kalau anak tu dia janda dah, anak janda dia wajib kena mendapat izin untuk wali kahwinkan dia. Bukan anak dara boleh wali mujbir dia panggil ni untuk gadis dah. Bila tanya tu dia duduk dia. Ada orang mari minta mu ni mana? Aku nak menikah malam ni. Dia duduk dia dekat. Maka setuju dah tu. As-sukut alamatur. Sebab tu kalau jangan dia gua ni. Kawan ambil ni
Anak kau cija pun dah kau nak bawa kata demo hari ni. Kita tak dia buat duduk main duduk dia, tak gamuk. Dia boleh ambil dah tu sebab dia as-sukut alamatur ridha. Diam tanda setuju. Tak boleh. Apa tak setuju, tak boleh. Kena royak tak boleh. Jangan duduk diam. Sebab dia tak tahu kita ui ke tak ui. Okey. Daripada ketiga subut inilah terbentuknya hadis atau as-sunnah yang bersumberkan sama ada wahyu atau ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun wujud hadis yang bersumberkan ijtihad baginda dan bilangannya amat sedikit, baginda sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sebagai manusia biasa, tapi dia ada satu pemantauan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ijtihad itu silap, serta merta ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok ni. Ayat Quran ada bagi tegur kan? Kadang-kadang betul, saya tak ingat ada peristiwa membebaskan tawanan perang tidak? Sayyidina Umar suruh bunuh. Nabi kata bebas. Tapi ayat Quran mari tegur betul Ali Umar. Saya tak ingat dah ayat ke apa dia. Ada tak tidak? Tapi maknanya cuba tengok sini ni. Sengaja Tuhan buat tu Nabi tu dia nak suruh beza. Ketika Nabi ana basyarun mislukum. Aku ni manusia sepemung juga. Kita ingat Nabi ni kan bukan kata dia ni kita akak ni kadang-kadang lebih sebab Nabi larai. Jangan akak aku ni lebih pada makam sebagai manusia. Kalau ni dia konsep Nur Muhammad ni betul titik tolak daripada sini lah. Dia nak akak Nabi ni lain daripada manusia biasa. Dia tak boleh terima Nabi tu ialah cantumnya benih sperma dengan ovum sebagai manusia kita ni menjadi manusia. Dia tak boleh terima tu. Mari daripada nur cahaya. Pasal apa? Dia cuba sediakan benda-benda gini. Allah Subhanahu wa taala dak tunjuk ke bahawa dia Nabi ni supermu ya. Cuma bila dia ada guide, dia boleh pandu Nabi tu boleh jadi menuju ke arah yang betul. Kalau silap dia tegur selalu. Sebab tu berlaku silap. Surah Abasa tu kan, Nabi masih muka kepada Amrullah Umil Maktum, muka buta kan. Pasal Nabi sedang duduk kecek dengan pembesar-pembesar ni. Dia ni mari Nabi buat tak hira. Tuhan tegur selalu. Dalam ayat. Jadi maknanya serta-merta ditegur oleh Allah. Sebagaimana kisah baginda bersama Amrullah ni ada Ibnu Umul Maktum dan pembesar Quraisy yang dikisahkan dalam Al-Quran dalam surah Abasa. Sekiranya ijtihad baginda betul, Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan. Tuhan pun gitu juga. Kalau dia biar Nabi buat langkah Nabi tu, itu kira betul. Kesimpulannya semua hadis termasuk yang bersumberkan ijtihad adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan merupakan komponen wahyu kedua selepas Al-Quran. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur mengikut hawa nafsunya, melainkan ianya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebelum hadis sampai kepada kita, sikit lagi lah kita sebelum berhal. Ia telah melalui beberapa tahap dan proses penerimaan dan periwayatan bermula dengan para sahabat sehinggalah ia terkumpul dalam kitab-kitab hadis. Ni yang kita terima ni dalam bentuk kitab-kitab hadis dah. Kitab hadis ni orang panggil sumber. Para ulama telah meletakkan beberapa syarat sebelum sesebuah hadis diterima dan diriwayatkan, sebagaimana mereka mencipta beberapa kaedah dan metod. Hal ini adalah semata-mata bagi memastikan hadis-hadis tersebut benar-benar sabit, sah, betul, itu sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersih daripada unsur-unsur penyelewengan dan pemalsuan. Kita pergi sikit lagi dah kelayakan perawi boleh 5 minit lagi. Ulama hadis telah menetapkan beberapa syarat terhadap perawi hadis sebagai syarat kelayakan sebelum riwayat mereka diterima. Ni. Tadi secara umum nak tengok ni, orang nak jadi perawi ni ada syarat dia. Kelayakan perawi terbahagi kepada dua. Pertama ialah kelayakan menerima untuk mendengar dan menerima hadis daripada seorang guru.
Dan kedua, kelayakan mereka untuk menyampaikan dan meriwayatkan hadis. Ni, dia ni layak ke untuk dengar hadis? Dan layak ke dia ni untuk dia menyampaikan hadis? Kalau dia tu layak hanya terima, dia tak boleh menyapa. Apa gunanya? Gunanya untuk rojokkan, untuk nak batu orang lain. Misalnya kata-kata ada hadis ni diriwayatkan oleh orang ini, dia layak kedua-dua. Layak terima, layak menyampai. Lepas tu sebagai syawahid, dia panggil bantuan untuk mengesahkan lagi hadis dia, boleh pakai orang yang pertama tadi. Dia hanya layak menerima. Tapi dia sendiri tidak boleh meriwayat. Tengok siapa begitu sekali dari segi teknikal dia jaga dah. Okey. Kelayakan menerima dulu. Ahliyatut tahammulil hadis. Jumhur ulama mengharuskan kanak-kanak belum balik untuk menerima dan mendengar hadis, sama ada kanak-kanak Islam atau bukan Islam. Ini kanak-kanak budak, dia layak terima. Antara kanak-kanak dalam kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ialah Hasan dan Husain Ibnu Ali, anak Sayyidina Ali, cucu Rasulullah. Abdullah bin Az-Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Mahmud ibn Rabi'. Namun mereka berselisih pendapat tentang usia yang paling minimum, berpunca daripada perselisihan tentang tamyiz kanak-kanak yang berbeza mengikut tahap kecerdasan masing-masing. Baik, bila sebut kanak-kanak tu dia baluh pula sini, berselisih pendapat umur berapa. Dia kira tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz dia umur berapa? Di sini ulama, kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh kan, umur mumayyiz ni macam-macam, dipertikaikan oleh ulama. Baik. Dalam konteks ini terbahagi 3 pandangan ulama. Pandangan pertama ialah menetapkan usia yang paling minimum, iaitu 5 tahun. Ada kata kena 5 tahun. Kalau 4 tahun tak boleh mendengar hadis. Pendapat kedua menetapkan kepada kemampuan membeza, seperti membezakan antara lembu dan keldai. Dia kata tak sekira umur, kalau budak tu dia tengok lembu dengan keldai, mana lembu mana keldai, tu boleh tu. Okay. Jadi dia tengok, dia boleh beza situ. Tidaklah kata siapa diti siapa kita kata hok nak bezo menatih hok dekat-dekat. Kita kata kambing bo ataupun jap penapari. Sama-sama kambing. Tu kita pun tak tahu tu dah nak bezo tu. Sementara pendapat ketiga ialah menafsirkan makna tamyiz itu sendiri. Apa makna mumayyiz itu? Iaitu apabila kanak-kanak dapat menangkap dan memahami kata-kata yang ditujukan serta mampu menjawabnya sekalipun usianya kurang daripada 5 tahun. Dikira budak ni dia boleh itu. Maka kanak-kanak tersebut dikira mumayyiz dan penerimaan dan pendengarannya terhadap hadis adalah layak dan sah. Jadi kita sambung lepas minum air ni, kelayakan. Ada air tak? Ada. Kelayakan meriwayatkan hadis. Tadi layak timur ni layak nak sampaikan hadis itu.